Hari ini, dengan khotbah bertajuk, Tuhan datang untuk meniadakan maut. Mari kita mengambil masa untuk mempelajari Kristus Ansanghong yang datang ke bumi ini melalui ramalan Alkitab. Tuhan akan datang ke bumi ini dalam badan buat kali kedua. Ini benar-benar berita yang menggembirakan bagi semua manusia. 2000 tahun dahulu, apabila Yesus datang ke bumi, kita dapat melihat bahawa 3 orang Majus melawat Yesus dengan membawa hadiah yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Menurut ramalan dalam buku Ibrani bab 9, dia berjanji akan datang buat kali kedua ke bumi ini untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan dia. Adakah manusia akan mengenali Kristus yang datang buat kali kedua dalam badan manusia dengan betul? Sama seperti mereka tidak dapat mengenali dia pada kedatangannya yang pertama, sangat sukar untuk mereka mengenali dia pada kedatangannya yang kedua. Bagaimanapun, Alkitab dan para Nabi berkata bahawa salah satu tujuan Kristus datang ke bumi ini adalah untuk meniadakan maut. Maksudnya dia akan datang ke bumi ini buat kali kedua, untuk memberikan kehidupan kekal. Hari ini, mari kita pelajari perkara ini bersama-sama. Mari kita pergi ke buku Yesaya bab 25. Buku Yesaya bab 25, ayat 6 tertulis, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Ia akan meniadakan apa? Maut untuk seterusnya. Ada banyak sebab Tuhan datang ke bumi ini untuk mengampunkan dosa, untuk keselamatan, dan untuk meniadakan maut. Ada banyak ramalan Alkitab tentang mengapa Tuhan datang ke bumi ini. Namun melalui buku Yesaya bab 25, Nabi Yesaya menyediakan kita bahawa dia akan datang ke bumi ini untuk meniadakan maut buat selama-lamanya. Kalau begitu, bukankah kita harus mencari dia yang meniadakan maut di bumi ini? Menurut buku Yesaya bab 34, ayat 16, semua ayat Alkitab mempunyai apa? Pasangan. Apakah kebenaran yang akan dibawanya ke bumi ini untuk meniadakan maut buat selama-lamanya? Dia akan datang ke mana? Bila? Semua jawapan ini direkodkan dalam Alkitab sebagai ramalan. Mempercayai seseorang secara kabur tanpa memahami ramalan-ramalan ini boleh mengakibatkan kita dilempar ke dalam neraka abadi apabila kita memasuki dunia abadi yang wujud selama-lamanya. Jika kita mengenali Tuhan dengan betul dan mengikut ajarannya dengan setia, kita akan menikmati kehidupan kekal dan berkat di syurga yang kekal. Sebab itulah mengenali Tuhan dengan betul dan mengikut ajarannya dengan setia adalah sangat penting. Sebagai manusia, apakah yang harus kita lakukan mengenai dia yang datang untuk meniadakan maut untuk selama-lamanya? Kita harus mencari dia. Mari kita sambung dengan buku Yesaya, bab 25 ayat 8. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya, inilah siapa? Tuhan kita. Dia yang meniadakan maut untuk seterusnya ialah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak. Buku Yesaya bab 25 tertulis bahawa dia yang meniadakan maut untuk selama-lamanya ialah Tuhan kita. Ramalan tertulis seperti ini. Jadi kita harus melihat perkara ini. Melalui kebenaran apakah
Tuhan akan memenuhi kerja ini apabila Dia datang ke bumi ini? Mari kita cari jawaban itu dalam buku Yohanes bab 6. Buku Yohanes bab 6, ayat 53 tertulis. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal bermaksud bahwa maut bagaimana? Maut akan ditiadakan buat selama-lamanya. Maksudnya dia akan memberi semua manusia kehidupan kekal, bukan? Dalam ayat 54, Tuhan menambahkan syarat, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Sini, barang siapa makan daging dan minum darah anak manusia, sekarang mempunyai hidup yang kekal. Dan apakah yang akan dia lakukan pada akhir zaman? Dia akan membangkitkan mereka. Kalau begitu, bagaimanakah kita dapat mengenali Tuhan yang datang ke bumi ini dalam badan? Buku Yohanes bab 6, ayat 53, 54, 55, dan 56 menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan meniadakan maut. Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sila memperhatikan babak ini. Apakah ciri-ciri orang yang akan dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman? Tuhan berkata bahwa Dia akan membangkitkan orang yang makan daging dan minum darah anak manusia. Bukankah ini bermaksud bahwa Dia akan meniadakan maut? Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran harus dipatuhi bukan hanya semasa kedatangannya yang pertama, tetapi juga pada akhir zaman. Mari kita lihat cara untuk makan daging dan minum darah anak manusia melalui buku Matius bab 26. Buku Matius bab 26 ayat 17 tertulis, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Mungkin ada orang bertanya, Yesus berkata bahwa barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya mempunyai hidup yang kekal. Tetapi mengapakah tiba-tiba muncul Paskah di sini? Teruskan dengan ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus dan mempersiapkan Paskah. Mari kita pergi ke babak dia makan Paskah dalam ayat 26. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah apa? Roti Paskah ialah tubuhku. Maksudnya, itulah daging anak manusia yang dikatakan dalam buku Yohanes bab 6. Tentang bahagian itu, Yesus berkata, inilah tubuhku, ketika dia memberikan roti pada hari Paskah. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, cawan yang berisi air anggur Paskah. Sebab inilah, air anggur Paskah ialah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah janji yang diberikan kepada orang yang makan roti dan minum air anggur Paskah? Bukankah janji kehidupan kekal? Maksudnya, Tuhan datang ke bumi ini
pada 2000 tahun dahulu dan menubuhkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru sebagai cara untuk meniadakan maut buat selama-lamanya. Kira-kira 1700 tahun selepas kebenaran Paskah Perjanjian Baru hilang dari bumi, Tuhan datang ke bumi ini sekali lagi untuk memulihkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang hilang. Bukankah dia datang ke bumi ini buat kali kedua untuk mengajar semua manusia perjanjian itu dan jalan agar kita tidak akan menghadapi maut lagi? Sepanjang 1000 tahun, Paskah tidak wujud dan disambut lagi di bumi ini. Walaupun ada banyak ahli teologi membaca, mempelajari, dan menyelidiki Alkitab, mereka tidak dapat menemui kebenaran Paskah yang meniadakan maut buat selama-lamanya. Ini kerana, siapakah yang diramalkan akan datang dan menjalankan kerja ini? Dalam buku Yesaya bab 25 juga tertulis, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Ini kerana tiada seorang pun kecuali Tuhan dapat meniadakan maut buat selama-lamanya. Jika ada tertulis dalam Alkitab, siapakah yang tidak dapat melakukannya selepas melihat ini? Mungkin orang senang berfikir seperti itu. Namun, Tuhan telah menghalang sesiapa pun untuk melakukan apa yang kelihatan seperti tugas yang mudah. Ini kerana itu ialah kehendak Tuhan, bahawa semua pintu ramalan yang ditutup akan dibuka apabila tokoh ramalan muncul. Bagi kita, semuanya mudah difahami. Namun, walaupun melihat dan mendengar, manusia di dunia tidak memahami perkara yang mudah ini. Mereka berkata bahawa mereka mempunyai akal, tetapi mereka tidak dapat mengerti atau membeza. Ini dapat dilihat sebagai takdir Tuhan yang menakjubkan. Pada kedatangan yang pertama, Dia menubuhkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan membuka jalan untuk meniadakan maut. Namun, musuh yaitu Iblis memasukkan Paskah melalui Majlis Nikia pada tahun 325 Masihi. Lebih daripada 1700 tahun sejak ia dimasukkan. Tiada seorang pun yang dapat mendedahkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru atau meminta orang untuk menyambutnya. Ini semua kerana tanpa Dia datang dan mengajar kita secara peribadi, tiada manusia dapat mematuhi atau menemui Paskah kebenaran kehidupan dengan betul. Jadi, dalam buku Matius bab 26, Yesus mengajar kita cara untuk makan daging dan minum darah anak manusia. Roti Paskah ialah daging anak manusia, iaitu tubuhnya, dan air anggur Paskah ialah darahnya. Melalui ajaran yang Yesus tinggalkan ini, kita dapat memastikan bahawa kebenaran Paskah ialah kebenaran terbesar yang ditubuhkan oleh Tuhan di bumi ini untuk meniadakan maut, maksudnya untuk memberi kita kehidupan kekal. Marilah melihat buku Lukas, bab 22 ayat 7. Bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu, di situlah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Yesus memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan Paskah. Mari kita sambung dengan ayat 14. Ketika tiba saatnya, maksudnya waktu Paskah sudah tiba, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu melakukan apa? Makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita.
Mengapakah Yesus sangat rindu ingin menyambut Paskah? Dan apakah maksud di sebaliknya? Ini kerana janji untuk memusnahkan maut, buat selama-lamanya, berada dalamnya. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini bagaimana? Menjadi peringatan akan aku. Yesus menyuruh kita melakukan ini sebagai peringatan akan Dia. Sambutan Paskah untuk makan roti dan minum air anggur ialah kebenaran, ketetapan, dan hukum yang ditubuhkan oleh Yesus sendiri. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Paskah ialah kebenaran yang meniadakan maut. Inilah kebenaran yang sangat penting yang dibawa oleh Tuhan ke bumi ini dan juga disebut perjanjian baru. Kalau begitu, menurut buku Yesaya bab 25 ayat 6, siapakah dia yang memusnahkan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar? Sesungguhnya, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Beginilah cara Nabi Yesaya meramalkan. Mari kita lihat buku Ibrani, bab 9 ayat 27. Bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya buat kali berapa? Kali kedua tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jika dia tidak datang, kita tidak dapat menerima keselamatan. Kita ditakdirkan untuk menjadi hamba buat selama-lamanya. Jadi, siapakah yang harus datang untuk meniadakan maut? Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh sesiapa pun. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibuat oleh pastor. Mana-mana pemimpin pertubuhan agama di dunia pun tidak dapat. Jadi, apabila kita melihat dia yang melakukan ini, dia pastilah siapa? Sesungguhnya, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Sesungguhnya, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Dan apakah yang akan dilakukannya? Dia akan menyelamatkan kita. Dalam buku Ibrani bab 9 ayat 28, berapa kali dia akan muncul kepada orang yang menantikan dia? Ia akan datang buat kali kedua untuk menganugerahkan keselamatan. Jadi pada kedatangannya yang kedua juga, dia mesti meniadakan maut buat selama-lamanya. Untuk meniadakan maut, kebenaran apakah yang harus dia bawa apabila dia muncul di bumi? Bukankah dia harus datang dengan kebenaran pasca perjanjian baru, yaitu kebenaran kehidupan, sejak ia hilang pada tahun 325 Masehi? Hanya dengan membawa kebenaran pasca perjanjian baru, barulah dia dapat menjadi Tuhan kita, dan kita menjadi umatnya. Mari kita juga lihat ramalan tentang ini. Buku Yeremia bab 31. Bab 31 ayat 31 tertulis, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dalam perjanjian baru, ada hari Sabat, baptisan, dan banyak kebenaran yang lain. Tetapi Yesus mengisytiharkan Paskah secara khusus sebagai intipati perjanjian baru. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi apa? Tuhan mereka.
Dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Pasti ada tanda yang jelas antara Tuhan dengan umatnya yang menyatakan, Akulah Tuhanmu, kamu ialah umatku. Apakah yang dikatakan ialah bukti itu? Tuhan berkata, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat Tuhan yang manakah dimaksudkan? Hukum Perjanjian Baru. Pencipta hukum Perjanjian Baru ialah Tuhan, dan orang yang menerimanya menjadi umat Tuhan. Jadi kebenaran Paskah Perjanjian Baru boleh dilihat sebagai hukum kehidupan yang ditubuhkan oleh Tuhan untuk meniadakan maut. Kalau begitu, soalannya ialah siapakah yang menubuhkan hukum kehidupan untuk meniadakan maut, mendedakannya kepada semua manusia, dan membuka pintu luas yang telah ditutup sebelum ini? Menurut buku Yesaya bab 25 ayat 6, ramai orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Dialah Tuhan yang membelah Laut Merah, membebaskan umat Israel daripada perhambaan di Mesir, dan membimbing mereka ke Kanaan pada 3.500 tahun dahulu. Dialah Tuhan yang datang ke bumi ini dan membuka jalan pengampunan dosa bagi manusia dengan menumpahkan darahnya di atas salib di Golgota pada 2.000 tahun dahulu. Ini kerana apakah yang berlaku terhadap maut melalui dia? Maut dimusnahkan buat selama-lamanya melalui dia. Tiada seorang pun yang dapat mengadakan perayaan seperti itu, kecuali Tuhan. Sepanjang masa yang panjang, tiada seorang memulihkan kebenaran kehidupan, Paskah. Namun, Kristus Ansanghong mengisytiharkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang memusnahkan maut buat selama-lamanya kepada semua manusia untuk membimbing kita ke kerajaan syurga yang tiada lagi maut atau perkabungan. Jadi, kita mesti faham bahawa Kristus Ansanghong ialah siapa menurut ramalan Alkitab dan para Nabi. Betul? Tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang dapat mengadakan perayaan yang meniadakan maut untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kalian, apabila Yesus Kristus datang ke bumi ini pada 2.000 tahun dahulu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang Yahudi mengejek orang yang mempercayai Yesus. Mereka mempercayai manusia. Bagaimanakah kamu boleh berkata bahawa manusia biasa ialah Tuhan? Jadi Petrus, Paulus, dan semua orang kudus gereja awal dipanggil sesat. Namun pada zaman Roh Kudus, kita perlu mempercayai ramalan yang dibuktikan oleh Alkitab dan para nabi ini. Kristus Ansanghong datang ke bumi ini dengan memenuhi ramalan ini. Dia membawa roti dan air anggur Paskah Perjanjian Baru untuk meniadakan maut. Jadi kita tidak boleh menukar iman kita dalam Kristus Ansanghong dengan apapun di dunia. Kita juga tidak boleh kehilangan iman. Sebab itulah dalam buku Wahyu bab 3, apakah yang harus kita lakukan dan dengan apa yang kita miliki sehingga dia datang sekali lagi, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita telah menerima harta yang sangat berharga. Jadi, kita tidak boleh kehilangannya hanya disebabkan cerita orang di sekeliling yang menganggapnya sia-sia dan memfitnah. Dalam buku Yeremia bab 31, ramalan jelas berkata bahawa dia yang menubuhkan perjanjian baru ialah Tuhan, dan orang yang mematuhi perjanjian baru akan menjadi umat Tuhan. Jadi Tuhan menjadi pengantara perjanjian baru. Dia memberi kita hak istimewa untuk menerima warisan abadi syurga dan kembali ke kerajaan Tuhan melalui perjanjian baru. Mari kita lihat buku Ibrani, bab 9 ayat 14. Buku Ibrani bab 9, ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia
supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Sini, ia merujuk kepada Yesus. Yesuslah pengantara perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Akhirnya, dia menjadi pengantara perjanjian baru, agar semua orang yang berada dalam kebenaran perjanjian baru dapat menerima warisan yang dijanjikannya di surga. Dia memberitakan kebenaran perjanjian baru kepada kita, agar kita dapat mematuhinya. Ramalan ini terkandung dalam buku Ibrani bab 9. Tanpa perjanjian baru, dapatkah kita menerima warisan kerajaan surga? Melalui buku Ibrani bab 9, kita dapat memahami dengan mudah bahawa orang yang tidak menerima rahmat pengantaraan tidak akan memasuki syurga yang kekal. Kalau begitu, bilakah dia akan datang sekali lagi untuk mengajarkan ini? Mari kita lihat buku Mika, bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini akan berlaku pada akhir zaman. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia apa? Mengajar kita tentang jalan-jalannya." Tiada cara untuk kita mengetahui semua kebenaran perjanjian baru yang telah hilang selama 1700 tahun. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini dan mengajar kita, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita melakukan apa dengan kebenaran yang diajarkannya, berjalan menempuhnya. Sekarang, dengan melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kita dapat menemui bahawa kebenaran perjanjian baru ialah kebenaran yang meniadakan maut selama-lamanya, bukan? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari mana? Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jika Tuhan sendiri tidak datang dan mengajar manusia ajarannya, Anda atau saya tidak akan tahu sama ada hari Sabat ialah hari Sabtu, Paskah ialah jalan kehidupan yang benar, atau perjanjian baru ialah apa. Kita hanya akan menjalani kehidupan seperti semua orang lain di bumi. Mereka berkata, "Aku percaya kepada Yesus," tetapi mereka menyembah dewa matahari di gereja melalui ibadah hari Ahad, Christmas, dan salib. Jadi Nabi Yehezkiel berkata bahawa perbuatan mereka perkara yang benar-benar keji dalam buku Yehezkiel. Mereka berkata bahawa mereka menyembah Tuhan dengan mulut dan bibir, tetapi sebenarnya mereka menyembah dewa matahari. Jadi, ramalan para nabi dalam Alkitab menunjukkan bahawa Tuhan akan menghukum mereka semua tanpa meninggalkan sesiapapun. Bapa Syurgawi Kristus Ansanghung dan Ibu Syurgawi Yerusalem Baru telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita daripada maut dan membimbing kita ke syurga, yaitu kerajaan hidup kekal yang tiada lagi maut. Kita semua harus selalu memberikan kesyukuran, kemuliaan, dan pujian abadi kepada mereka. Marilah kita ukirkan dalam hati kita sekali lagi tajuk hari ini, Tuhan yang datang untuk meniadakan maut. Dengan keyakinan yang lebih kuat, memegang firman kebenaran yang didedahkan di seluruh Alkitab dan para nabi. Semoga semua saudara-saudari Sion dapat membuktikan dan memberitakan kepada banyak orang di sekeliling bahawa Kristus Ansanghung ialah Kristus benar dan Tuhan. Sekian terima kasih.